Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Untuk ceritakan kisah seram, Abang rasa memang dugaan dia lain macam. Baru-baru ni Abang diganggu lagi. Tapi kali ni Abang akan ceritakan dalam channel orang lain. Ada satu channel yang minta Abang kolaborasi sama-sama dan Abang akan ceritakan cerita tu dalam channel tu. Macam mana Abang diganggu baru-baru ini dan beberapa kali diganggu disebabkan cerita-cerita hantu. Dan tadi Abang dapat, sebenarnya sekarang ni pukul 1 pagi tau. Baru nak buat video 1 pagi. Gila kan? Buat kerja gila sebenarnya. Bukan apa, Abang daripada siang kerja, lepas tu balik pukul 8 malam, dundang-dundang pergi makan, lepas tu sampai rumah buat kerja lagi. Banyak sangat kerja. Jadi lepas tu tadi ada orang call. Dan tadi dia ceritakan dekat Abang kisah hospital yang berlaku dekat hospital Bersah Melaka dan juga hospital Mahkota Melaka. Abang tak akan sebut lepas ni kat mana hospital tu, tapi video ni bukan sekarang, mungkin 2-3 minggu lagi, lambat lagi lah, video ni lambat lagi, tapi Abang tak akan sebut lagi. Abang sebut kat sini je tentang hospital Melaka, iaitu hospital besar, dan juga hospital swasta Melaka, hospital Mahkota. Tapi hari ni bukan cerita hospital Melaka, hospital kat mana-mana. Hari ni adalah masa Abang dapat cerita ni, Abang tak tahu dia punya seramnya lain macam. Sebab yang ceritakan kat Abang ni adalah seorang kakak tau. Dan kisah ni berlaku pada 22 tahun yang lepas. Lebih kurang tahun 2008 macam tu. 2008, 2018 macam tu lah 2008 ke 98. Lebih kurang macam tu. 98 kot. Jadi cerita ni boleh kata dah lama. 22 tahun yang lepas, dah lama. Tapi akak tu cerita dekat Abang seolah-olah macam berlaku semalam. Sebabnya selepas dia bercerita dekat Abang, dia berkenaan dengan kisah satu rumah dekat Air Hitam Pulau Pinang. Dan waktu dia ceritakan tu, suara dia menggigil-gigil. Dan di akhir cerita, Abang carilah, cubalah Google rumah dia, lokasi rumah tu. Nak pula rupanya Abang dapat betul-betul gambar rumah tu. Abang tak tahu kenapa Allah nak tunjuk. Memang betul gambar rumah tu. Abang pergilah sendkan gambar tu pada akak tu. Terus akak tu telefon Abang semula menangis-nangis. Dia kata sampai hati Abang Jo buat akak macam ni. Akak dah tak nak ingat rumah tu lagi. Tapi Abang pula yang rasa bersalah. Sebab dah buat macam tu kan. Dah buatkan orang menangis. Abang ingat dia okey je bila tengok rumah tu. Kira macam terimbau-imbau lah. Tak, ini bukan terimbau, ini sedih betul. Tapi kalau korang nak tahu kenapa akak ni macam ni punya sedih, insya-Allah Abang akan ceritakan daripada mula sampai habis. Dan korang dengar cerita ni. Kisah ni berlaku pada tahun 1998 kalau tak silap Abang. Kita lebih-lebih kurang je lah Dan berlaku di Air Hitam Pulau Pinang. Selain daripada Kedah, Pulau Pinang juga banyak cerita-cerita seram. Sungai Bakap lah, adalah macam tu. Tapi kali ni dekat Air Hitam. Adalah sepasang suami isteri ni. Dia baru kahwin. Yang si perempuan, Abang namakan dia sebagai Linda. Kak Linda. Kak Linda ni baru kahwin. Kak Linda orang Taiping, Pulau Pinang lah. Kak Linda ni orang Taiping, kahwin dengan orang Johor. Dan dua-duanya menetap dekat Kuala Lumpur. Kak Linda kerja dekat bank. Yang suami dia pula kerja sebagai chef di satu hotel yang terkenal. Jadi lepas kahwin duduk dekat KL tu tak ada masalah. Tapi nak jadi cerita, tiba-tiba Kak Linda mengandung. Bila Kak Linda mengandung, disahkan mengandung, rezekilah Allah kata kan, Allah punya rezekilah bagi Kak Linda mengandung. Bunting cepat selepas kahwin, terus bunting kan, terus mengandung. Dia dapat offer dinaikkan pangkat. Sebab dia kerja bank, dia dinaikkan pangkat untuk mengetuai satu bank di Air Hitam Pulau Pinang. Dan bank tu adalah CIMB Bank. Kalau dulu namanya BBMB. Sekarang namanya CIMB. Jadi bila dapat promotion naik pangkat, dia kena pindah. Nak tak nak dia kena juga buat. Sebabnya sayanglah, takkan nak berhenti. Tiba-tiba dah kerja lama-lama, disebabkan naik pangkat, nak berhenti pula kan. Tapi bersyukurnya sebabnya ialah Kak Linda punya kampung dekat Taiping Perak. Dan maknya tinggal sorang-sorang dengan neneknya.
Jadi mujur, ini macam berita gembira lah untuk Kak Linda. Sebabnya bila dia duduk dekat Pulau Pinang, senang dia nak balik kampung tengok mak dia. Tapi yang sedihnya suami dia kena ikut dan suami dia kena berhenti kerja. Tapi syukur Alhamdulillah bila Kak Linda pergi ke Pulau Pinang berpindah ke Air Hitam, suami dia dapat pula kerja dekat hotel dekat Pulau Pinang. Sebab hotel dekat Pulau Pinang pun banyak juga kan. Jadi bila sebelum Kak Linda pindah ni, bila dia sampai dekat Pulau Pinang ni, dia menumpanglah dekat hotel. Menumpang kat hotel. Dia tinggallah dekat hotel. Sambil-sambil dia tinggal kat hotel, berulang alik kerja, dia cari-carilah rumah kosong. Tapi dia terlalu terdesak nak cari rumah kosong, sampaikan dia tersalah akhirnya cari rumah. Dia jumpa satu rumah flat dekat kawasan Air Hitam. Abang cuba selindungkan sebanyak yang mungkin. Abang rasa seram tak cerita ni. Jadi dia jumpalah satu flat dekat Air Hitam, adalah rumah kosong kat situ. Dia pun telefonlah nombor telefon yang tergantung dekat rumah tu. Tanyalah, rumah ni kosong ke tak? Orang tu kata rumah ni kosong, dah 3 bulan kosong, dia kata. Dan saya pun tak tahu kenapa orang tak suka duduk rumah saya, padahal saya dah set up cantik dah. Masuk rumah tu macam-macam perabot semua dah ada, dia kata. Saya pun tak tahu kenapa orang suka sangat pergi daripada rumah ni. Tapi Kak Linda tak fikir panjang dengan suami dia. Dia tak terfikir sebenarnya rumah tu ada apa sejarahnya. Tapi disebabkan dah terlalu lama duduk hotel, kan kalau tak silap abang 2 minggu dia duduk hotel, duit pun dah tinggal mendikit-dikit, menyedikit, semakin sedikit, menyedikit, semakin sikit. Jadi tak nak Kak Linda terima je lah rumah tu. Dia duduklah pindah rumah tu. Jadi waktu dia nak pindah rumah tu, dia dengan suami dia, dia roja-roja mak dia. Maknya daripada kampung lah. Jadi mak dia pun datang, diorang bertiga pun pindah dekat rumah tu. Tapi Alhamdulillah dalam rumah tu memang dah penuh dengan perabot. Semua tak payahlah difikir-fikirkan lagi nak beli perabot. Tapi ada satu benda yang pelik. Rumah tu walaupun dah buka lampu, dah buka tingkap, dah buka cermin, tapi tetap juga rumah tu gelap. Gelap, kata Kak Linda. Lampu tu bila dibuka, nak baca buku bawah lampu tu tak nampak sangat. Nampak macam samar-samar je. Kak Linda pelik. Tapi mak dia cakap, kenapa Linda cari rumah kat sini? Nak jadi cerita, lupa abang nak cakap, Kak Linda ni anak tunggal tau. Dia dah adalah satu-satunya anak mak dia. Ayah dia dah meninggal waktu tu. Jadi mak dia tanya, kenapa Linda cari rumah dekat sini? Mak rasa tak sedap, dia kata. Lebih baik lepas ni Linda cari rumah lain. Pergilah cari rumah lain, pindah daripada sini. Tapi Kak Linda cakap, alah, nak kerja dah lah, kerja bank. Kalau orang bank mesti tahu kan, kalau dulu-dulu kerja daripada pagi nak menjejak ke malam kerja. Lepas tu bukan senang kan kerjanya, kerja bank. Tak sempatlah nak cari rumah. Jadi duduk je lah kat situ. 3 hari lah mak dia ni, teman Linda dengan suami dia duduk rumah tu. Jadi bila mak dia duduk rumah tu, memang rumah tu suram. Selepas 3 hari mak dia balik kampung. Dah tinggal suami isteri ni, Kak Linda dengan suami dia. Tapi dia punya, nak jadi cerita seramnya tu, suami Kak Linda ni, dia kerja shift tau. Dia kerja ada shift pagi, ada shift malam. Sebab kerja hotel kan, dekat hotel tetap juga kita kena masak. Walaupun waktu malam kadang-kadang ada orang buat tempahan daripada bilik, kena juga masak. Jadi ada minggu yang Kak Linda kena tidur sorang-sorang, ada minggu yang Kak Linda akan tidur bersama suami. Waktu tu Kak Linda punya kandungan mulalah membesar. Sebab dia dah mengandung anak sulung tadi kan, bunting pelamin. Jadi bila minggu pertama duduk, ada mak dia. Waktu tu suami dia kerja luar, kerja malam. Minggu kedua Kak Linda duduk, suami dia ada. Minggu ketiga, inilah permulaan yang paling stres bagi abang. Minggu ketiga adalah minggu Kak Linda tidur sorang-sorang. Mula-mula bila Kak Linda tidur, dia kata dalam keadaan yang sedar dengan tak, ada banyak budak-budak kecil keluar daripada dapur, mengelilingi katil Kak Linda. Rambutnya tak ada, budak botak. Banyak pula tu. Penuh keliling katil. Ui, kalau seramnya.
Kak Linda cakap penuh keliling katil. Dia waktu tu terkejut, tapi dia tak boleh nak buat apa-apa sebab dia antara mimpi dengan tak mimpi. Dan budak-budak tu semua pandang perut dia. Memang perut orang mengandung kan, tengah nak membesar cantik je macam tu. Semua memandang ke arah perut dia. Dan lebih seram lagi, dia orang tarik-tarik selimut Kak Linda. Ada yang cuba-cuba capai kaki Kak Linda. Tapi dalam mimpi tu, kalau orang Johor cakap empang-empang alang kan, antara sedar dengan tak sedar, Kak Linda sempat menepis-nepis tangan budak-budak tu. Tapi dalam mimpi tu Kak Linda kata dia stres sangat kenapa budak-budak ni cuba nak capai-capai dia. Tapi akhirnya mimpi tu hilang bila azan subuh. Maksudnya dah masuk siang, mimpi tu hilang. Itu malam pertama. Malam kedua, Kak Linda diganggu dengan benda yang sama. Banyak budak keluar daripada dapur dan daripada bawah katil, semua mengelilingi Kak Linda dan cuba memegang-megang perut Kak Linda. Seramnya. Dah lepas tu pula, dalam mimpi yang sama, waktu malam tu, Kak Linda nampak ada satu makhluk tingginya tak boleh nak cakap, duduk sebelah peti ais. Dan makhluk tu warna hitam. Hitam dan matanya warna merah. Duduk tepi peti ais memerhatikan perut Kak Linda. Dan bila Kak Linda terjaga, subuh hilang. Seminggu tu, Kak Linda mengalami mimpi yang sama berulang-ulang. Dan bila dah cukup 7 hari di mimpi yang sama berulang-ulang, dia memang confirm, yakin, tawaduk yang mimpi tu bukan mimpi biasa. Mimpi tu sebenarnya adalah petanda rumah tu ada makhluk. Kak Linda beritahu suami dia yang dia takut dekat rumah ni. Suami dia kata tak apa. Suami dia pun dapat rasa yang rumah ni ada yang tak kena. Jadi setiap malam dalam seminggu tu, suami dia tak tinggalkan Kak Linda. Tapi nak jadi cerita, minggu seterusnya Kak Linda kena tinggal seorang-seorang. Tapi kali ni Kak Linda buat satu tindakan yang agresif. Dia cuba pergi rumah Kak Sharifah. Abang tukar nama sikit. Rumah Kak Sharifah. Dia ketuklah rumah Kak Sharifah kat sebelah. Tapi lupa abang nak beritahu, masa Kak Linda pindah rumah tu, jiran rumah flat kan, dia ada rumah depan, ada rumah tepi, semua pelik, pandang pelik kenapa Kak Linda dengan suami dia pindah dekat rumah tu. Sebab diorang mungkin dah tahu rahsia rumah tu. Jadi bila minggu ke berapa abang lupa yang dia kena tinggal seorang-seorang tu, dia ketuk rumah Kak Sharifah sebelah. Siang waktu tu dia cakap dengan Makcik Sharifah, dia kata, Kak Sharifah lah, Kak boleh tak malam ni saya tidur rumah Kak, dia kata. Lepas tu Kak Sharifah kata, Alhamdulillah akhirnya kau ketuk rumah Kak, kau minta pertolongan Akak. Lepas tu Kak Linda macam pelik, kenapa Akak cakap macam tu? Tak apa Linda, malam karang kau siap-siap, petang tu bungkus-bungkus baju tidur rumah Kak. Jangan risau, malam karang Akak akan ceritakan. Jadi petang tu, dah balik daripada kerja, Kak Linda pun siap-siap, bukan petang tu, hari Isninnya lah, Kak Linda siap-siap baju semua, tidur dekat rumah Kak Sharifah, rumah sebelah, betul-betul sebelah rumah dia. Dia tidur kat rumah Kak Sharifah. Lepas tu lebih kurang pukul 1 pagi, Kak Sharifah tak kasih tahu Kak Linda tidur. Dia tak kasih, kau jangan tidur dulu Linda, tunggu akak teman kau, dia kata. Jadi anak-anak Kak Sharifah dengan suami Kak Sharifah dah tidur dululah. Korang dengar tak? Seram kan? Okey. Tak tahu lah kalau abang tak dengar, tapi abang dengar lah. Nak buat macam ni, kena juga ni tanggungjawab abang agak tu macam amanah nak menceritakan. Jadi bila pukul 1 tu, Kak Linda dengar rumah orang sebelah macam orang nak pindah. Kedegung macam tu. Lepas tu Kak Sharifah terus cakap dengan Kak Linda, kau dengar Linda, ada orang nak pindah rumah sebelah, dia kata. Haalah Kak, orang sebelah nak pindah. Siapa tak nak pindah kemah-kemah malam-malam, nak pindah esok pagi katnya. Tergelak Kak Sharifah. Kak Sharifah cakap apa? Itu rumah engkau sebenarnya. Yang bunyi bising tu rumah engkau. Mengucap panjang Kak Linda. Kak Linda cakap dengan Kak Sharifah,
Akak dengar tiap-tiap malam ke? Tiap-tiap malam, Linda. Waktu kau belum pindah, waktu penyewa lama, semua bunyi yang sama. Pukul 1 malam je, pukul 1 pagi je, memang macam orang nak pindah rumah sebelah. Tapi akak tak, sebenarnya selagi kau tak minta tolong dekat akak tak boleh nak cerita. Sebabnya ada banyak mata-mata yang memerhati. Kalau kau tak percaya, kau tengok esok pagi. Kau tengok esok pagi depan rumah akak apa yang ada. Mesti ada sesuatu. Akak dah biasa sangat dah. Jadi bila dengar macam tu, takutlah, Kak Linda takutlah kan. Rumah dia macam ada orang. Tapi memang Kak Linda pun ceritalah dekat Kak Sharifah yang tiap-tiap malam dia mimpi. Lepas tu Kak Sharifah cakap, sebenarnya rumah sebelah tu memang semua orang dalam flat tu tahu rumah tu berhantu. Tapi dia orang ni tak tahu apa puncanya. Cuma pada beberapa tahun sebelum tu, mengikut kata Kak Sharifah, berlaku kebakaran yang teruk dekat rumah tu. Mungkin dibakar oleh tuan yang menyewa, orang yang menyewa, salah seorang orang yang menyewa, dia buat kebakaran. Dan benda tu polis siasat, pihak bomba siasat, tapi tak ada keputusannya. Jadi sampai situlah ceritanya. Jadi diorang pun tidur. Kak Sharifah tidurlah teman Linda. Lepas tu, esok paginya, diorang bangun tidur, korang tahu apa yang diorang nampak depan rumah? Depan rumah Kak Sharifah penuh dengan alat-alatan untuk memuja lah, menyantau. Ada katak kena cocok dengan paku, ada bunga-bungaan yang diletak dalam bekas, ada bekas air, ada lilin. Kak Sharifah terus panggil Kak Linda. Linda sini tengok, dia kata. Datang sini, kau tengok. Malam tadi akak cerita dekat engkau tentang rahsia rumah sebelah. Kau tengok ni. Mana taknya orang-orang kat sini tak nak tegur kau, sebabnya diorang semua takut. Penuh ni dengan barang-barang pemujaan. Seorang-orang, ada orang tahu. Kak Sharifah cerita daripada Kak Linda apa sebenarnya yang berlaku dekat rumah tu. Masa ni Kak Linda dah takut gila. Kak Linda nangis masa ni. Dia tanya dengan akak, Kak, boleh tak akak terus terang sebenarnya siapa tuan rumah ni? Dia cakap macam ni, sebenarnya tuan rumah ni adalah Bomo Siam. Dia kahwin dengan orang Pulau Pinang, lepas tu dia dapat anak perempuan. Dan anak perempuan itulah yang sewakan rumahnya dengan kau. Terus Kak Linda teringat ada beberapa peristiwa pelik, iaitu setiap hari, bukan setiap hari, sewaktu suami Kak Linda dekat rumah, perempuan tuan rumah perempuan selalu datang rumah diorang. Bila datang je, konon-konon nak jumpa suami lah, nak berbincang lah. Linda, suami ada tak? Ni akak ni akan nak bincang-bincang dengan suami kau. Dia kata, suami kau kan boleh masak-masak, akan nak minta-minta resepi, kata. Mula-mula anggap macam ramah mesra biasa, tapi bila dah tiap-tiap hari datang ke rumah diorang nak jumpa si suami, waktu suami dia kerja siang, kerja malam lah kan. Kerja malam. Yelah, bila kerja malam siang ada, kalau bila kerja siang malam ada kan. Memang akak tuan rumah tu akan datang. Kalau tak silap kata Kak Linda, kakak tuan rumah tu waktu tu 20 tahun yang lepas umur dia dalam 40 lebih. Dia belum kahwin waktu tu. Jadi kalau sekarang umur dia 4, 5, 6, 60 lebih lah. Tak tahu hidup lagi ke tidak. Scary pula abang. Orang-orang masih hidup ni bahaya sikit cerita. Okey. Jadi dekat abang keking Okey, kejap. Abang pergi minum kejap Okey, kita kembali semua dengan part yang kedua, bahagian kedua. Jadi bila kat mana tadi? Bila Kak Linda dah cerita dengan Kak Sharifah tentang perangai tuan rumah yang selalu datang kacau-kacau suami, masa itulah Kak Sharifah cerita yang tuan rumah tu sebenarnya anak belum kahwin lagi, dan dia memang kacau setiap suami orang yang tinggal kat rumah tu. Menggesel-gesel lah, tanya-tanya lah, meramah-ramah mesra lah macam tu. Jadi Kak Linda pun dah rasa macam bukan gangguan budak botak, bukan gangguan hantu tinggi warna hitam, gangguan tuan rumah pun ada. Memang dugaan dia waktu tu. Jadi nak jadi ceritalah dia punya keseraman dia tu
Bila suami dia tak ada, memang Kak Linda kena kacau dengan budak-budak yang banyak dan juga lembagi hitam tu. Dan pada suatu hari, bila suami dia ada kat rumah malam tu, dan tiba-tiba kakak tuan rumah datang nak beramah mesra, suami Kak Linda ni cepat-cepat menyuruh kat bilik air. Dia cakap, jangan beritahu abang ada kat rumah. Sorokkan semua benda. Lepas tu Kak Linda beritahu, maaflah Kak, suami saya tak ada kat rumah ni. Boleh tak akak tu jawab macam ni? Aku tahu jadual suami kau, kata. Suami kau ada kat rumah ni. Hari ni kan dia tak kerja, dia kata. Panggil dia keluar. Aku nak berborak-borak dengan dia. Kau apa pun kau peduli, kata. Tapi dah tak boleh nak macam mana. Kak Linda pun mengelak juga. Last dia cakap apa? Dia cakap apa macam ni? Engkau jangan banyak cakap. Dia kata, engkau tu bini, orang muda. Aku ni lagi tua pada engkau. Jangan sampai aku rampas suami kau. Kalau korang lah, makcik-makcik ke adik-adik yang ada dalam nikah, kakak-kakak dalam ni, seorang perempuan mengugut nak rampas suami, apa perasaan? Takut kan? Jadi lepas tu Kak Linda menangis-nangis dekat laki dia. Jomlah pindah. Okay. Nak jadi cerita, esok paginya Kak Linda pergi kerja. Dengan keadaan muka yang sugul-mugul semua, serabut. Masa tu dia kata dia belum pakai tudung, tak silap. Dengan serabut masai semua, dia pergi kerja. Bila pergi kerja, dia jumpalah dengan bos dia tu. Atau bos dia tanyalah kan, kenapa Linda, kenapa kau punya serabut sangat ni? Dia kata, macam ni, dia kata, bos, dia kata. Kak Linda ceritalah. Bos dia pelik. Kat mana kau sewa? Dia kata, dekat satu flat dekat Air Hitam. Dekat Air Hitam lah, Pulau Pinang. Rumah kau macam ni kan? Abang tak boleh nak cerita kan? Macam mana bos tahu? Ya Allah, kenapa kau pindah rumah tu? Linda carilah rumah lain. Kenapa bos? Aku tahu sangat rumah tu. Macam mana bos boleh tahu? Dia kata, macam ni, aku dulu zaman muda-muda, aku ni kaki nombor ekor, selalu nak tikam-tikam ekor, nak dapatkan nombor-nombor baik. Jadi aku selalu datang rumah tu tuan punya dia adalah bomoh nombor ekor. Memang banyak belaan. Kat dalam rumah tu lah disimpan hantu raya, hantu apa, benda segala macam hantu yang dalam tu. Lepas tu Kak Linda cakap, patutlah saya setiap malam kena ganggu dengan budak-budak kecil, dengan orang besar, dengan makhluk yang besar warna hitam. Bos dia cakap, yang makhluk besar warna hitam tu, masa aku datang pergi rumah tu nak minta nombor, memang dia duduk dekat tepi peti ais. Itulah memang tempat dia duduk, berdiri tegak je macam tu. Yang budak-budak kecil tu semua toyol. Kau tahu tak kenapa diorang semua seronok tengok engkau? Tak tahu bos, kenapa bos? Engkau mengandung, gitu. Anak engkau tu dia nak makan, aku tahu. Ibu mana yang tak takut bila dengar cerita macam tu kan? Orang kata dah lah anak tu anak yang pertama, anak sulung pula tu. Tak akan nak biarkan anak sulung dimakan oleh hantu. Tak macam cerita hari tu kan, yang dia tiba-tiba kandungan hilang. Takkanlah kan? Dah Kak Linda jadi takut. Bila Kak Linda jadi takut, dia balik tu, dia cerita dengan suami dia. Muncul lah malam tu suami dia ada. So, dia cerita dengan suami dia, sebenarnya siapakah tuan rumah daripada rumah yang diorang duduk tu. Jadi akhirnya diorang bercadang untuk pindah daripada rumah tu. Dah tak tahan. Dia tak tahan kena ganggu. Bila suami dia ada, Kak Linda tak kena ganggu. Okeylah. Bila dia nak, suami dia beritahu dekat tuan rumah pun kata, alah, dia kata, dia buat manja-manja. Dia kata, janganlah pindah. Abang pula manja-manja. Teruk dah. Dia kata, janganlah pindah baby. Duduklah ni. Nanti baby masak-masakkan ke apa benda mengemah-ngemah rumah. Baby janganlah pindah. Dia kata, macam tu lah, lebih kurang lah kan. Jadi suami dia kata, tak boleh Kak, kita orang nak kena pindah juga. Kita dah dapat rumah lain. Dia kata, rumah yang lebih besar. Sebab rumah ni, kalau tak silap satu bilik je kot. Satu bilik ke dua bilik? Memang kecil Kak. Okey, tak apalah kalau nak pindah, tapi deposit akak tak bayar tau. Dia kata, itu kita burn tau sebab kau beritahu on the spot. Dia kata, okey lah, tak apalah. Jadi esok pagi ni suami dia pergi kerja. Nak jadi cerita, Kak Linda cuti tau waktu tu. Tiba-tiba kakak tu datang. Kakak tu masuk dalam rumah. Kak Linda tak bagi masuk pun, entah macam mana trik yang kakak tu buat, akak tu boleh masuk rumah. Dia terus cakap macam ni, engkau yang suruh suami kau pindah kan? Kau tahu tak kau mengandung? Kau tahu tak kenapa aku letakkan kau dalam rumah ni?
Aku nak suruh belaan aku semua makan perut kau, makan janin kau, jadi makanan diorang. Kalau engkau nak lepaskan diri, dia kata, kau jaga-jaga. Kau jangan keluar daripada rumah ni selagi kau belum bersalin. Kalau lepas bersalin, aku lepaskan kau. Kalau tidak, anak kau hilang, laki kau hilang. Berjurai mata Kak Linda masa tu. Dia dengar tak melawan apa, tak cakap apa. Kalau orang Pinang cakap apa, apa tak jadi apalah. Menangis Kak Linda masa tu. Tuan rumah perempuan tu balik. Kak Linda cerita dengan Kak Sharifah kat sebelah. Kak Sharifah cakap apa? Nak tak nak kau kena pindah, dik. Kau kena pindah daripada rumah ni. Okey. Lepas tu Kak Linda pun dah tetapkan tarikh, hari dia orang pun nak pindah. Tapi dia nak pindah ni dah siap-siap barang, dia keluarkan barang, apa-apalah barang-barang dia lah kan. Jadi dia siap-siap kemas. Barangnya tak banyak tau, kata Kak Linda. Kebanyakannya barang daripada tuan rumah lah. Barangnya tak banyak. Tapi kemasnya daripada pagi sampai ke petang. Entah apa yang dia kemas pun tak tahu. Tak terlalu banyak barang-barang yang dia kena kemas gitu. Tak tahulah datang pada mana. Bila dah lepas azan asar, akhirnya semua barang dah dinaikkan atas lori. Dan lori pun dah pergi. Dan jumpa rumah baru lah kan. Dia kata dah jumpa rumah baru. Jadi Kak Linda, suami dia pun dengan Kak Linda pun cepat-cepatlah nak keluar daripada rumah. Kat sini cerita dia. Korang tahu apa jadi? Bila diorang suami isteri nak keluar daripada rumah, tiba-tiba yang lepas keluar daripada rumah tu, yang dapat melepasi pintu rumah hanyalah suami Kak Linda. Kak Linda tak lepas. Kak Linda tak boleh keluar. Bila nak keluar je daripada pintu, dia macam ada dinding, macam ada penghalang. Menangis Kak Linda waktu tu. Suami dia puah tarik dah, baca Fatihah, azan, ayat kursi, dah semua baca selawat Nabi. Tak boleh tarik. Kak Linda stuck dalam situ. Macam-macam usaha daripada semayang asar. Sampai kan Kak Linda semayang asar dekat rumah tu, minta lah menajat pada Allah Ta'ala. Tolonglah, dia kata. Nak keluar, lepas tu dah menangis habis air mata dah. Waktu yang tengah kecoh-kecoh tu, tiba-tiba kakak yang tuan rumah tu dengan bapa dia yang bomoh tu datang tu. Ada dekat bawah, ada dekat dia orang kan rumah tu rupa-rupa. Abang nak cakap rumah tu tingkat pertama ke tingkat kedua. Jadi boleh nampak daripada tingkap perempuan tuan rumah dengan bapa dia datang. Dia tak kasih Kak Linda keluar dari rumah tu. Puas suami dia tolak, suami dia tarik, suami dia terajang. Tak boleh keluar juga. Azan kiamat lah, iqamat, azan, ayat kursi, selawat Nabi, semua tak jalan. Rasa bila lepas sembahyang satu, Kak Linda tiba-tiba teringat nenek dia. Nenek Kak Linda ni memang alim dan keturunan kiai-kiai lah. Kita cakap keturunan orang alim lah kan. Nenek Kak Linda. Dia terus Kak Linda telefon nenek dia. Menangis-nangis. Dia kata, nenek, tolong nenek. Ni Linda tak boleh keluar daripada rumah tu. Lepas tu, nenek dia cakap, okey Linda tunggu. Nenek dia typing akan datang ke Air Hitam Pulau Pinang. Nenek akan tolong insyaAllah. Okey. Jadi sepanjang tu, sepanjang sementara nenek tu nak datang tu, macam-macam dah dia orang buat usaha untuk keluar. Rumah dah kosong dah tak ada apa. Orang tak boleh keluar. Suami dia boleh keluar. Takkan suami nak tinggal seorang. Perut dah besar ni. Baby kan. Kalau lepas tu masa tu lah dia nampak benda tu dekat tepi peti ais. Lepas tu nenek dia cepat datang. Dah sampai tu kalau tak silap abang lepas maghrib. Jadi lepas azan maghrib tu nenek dia sampai. Nenek Kak Linda sampai. Nenek Kak Linda masuk dalam rumah tu. Terus mengucap panjang dia. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim kan. Jadi nenek Kak Linda cakap macam, Linda, jomlah kita semayang sama-sama maghrib. Dan lepas tu nenek akan bawa Linda keluar pada rumah ni. Jadi bila lepas semayang maghrib sama-sama, nenek Kak Linda ni buat semayang hajat dekat dalam rumah tu. Dia buat semayang hajat 2 rakaat, dia doa lama-lama. Lepas tu dia kata dengan Kak Linda, Linda peluk nenek, kejam mata, langkah sama-sama kita selawat Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia orang langkah terkeluar dari rumah tu. Terkeluar cantik. Bila terkeluar, terus Kak Linda, nenek dia bawa. Waktu tu dia melangkah sama-sama dengan nenek dia. Terharu kan? Abang dengar macam terharu pula. Jadi nenek dia bawa pergi turun bawah, masuk dalam kereta. Waktu tu kakak tuan rumah yang perempuan tu dengan bapak dia ada lagi tau.
Ada tercetuk lagi kat tu, mengamuk-ngamuk kenapa Linda dengan suami dia keluar daripada rumah tu. Tapi orang ramai meredakan keadaan. Akhirnya diorang pun dapat keluar daripada rumah tu, dan abang dapat gambar rumah tu. Dan bila abang tunjuk dekat Kak Linda, melalak Kak Linda, sedih ketakutan. Dia kata terlalu takut. Muncullah anak dia tak hilang, dan anak dia sekarang dah belajar dekat universiti. Cakap ada satu part abang lupa nak cerita, iaitu sewaktu Kak Linda dalam keadaan kesusahan, Kak Linda ada telefon nenek dia, dan nenek dia buat sembahyang hajat daripada Taiping. Waktu nenek dia buat sembahyang hajat daripada Taiping, tengah-tengah sembahyang hajat, nenek dia cerita ada benda terajang dia daripada belakang, terpelosok dia dekat depan sampai pinggang dia terseliuh. Sejak daripada nenek tu tahu, nenek Kak Linda tahu rumah tu memang ada yang tak kena. Dan sejak daripada tu, banyak malam nenek Kak Linda buat sembahyang hajat untuk minta tolong pada Allah Ta'ala bantu cucu dia. Dan dia punya penutup peristiwa ni, Kak Linda tak dapat keluar, dan akhirnya Kak Linda dapat keluar di atas pertolongan, bantuan daripada Allah Ta'ala melalui nenek dia. Terima kasih yang dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Cerita kali ni, kalau dalam banyak-banyak cerita seram yang ekstrim, abang rasa ini paling ekstrim lah. Sebab dah tak boleh keluar dari rumah kan. Kalau abang lah, bini abang tak boleh keluar dari rumah, ya Allah, tak tahu nak cakap. Azan tak jalan, apa tak jalan. Kalau macam Kak Linda ni baguslah, dia kenal dengan nenek dia alim. Kalau abang nak minta tolong siapa? Oh dah, pakcik abang imam masjid. Mungkin abang akan telefon pakcik abang lah, imam masjid yang daripada Johor Bahru tu, kena datang, daripada Keluang Johor tu, datang sini azankan apa. Sebab kadang-kadang kita ni orang muda-muda, memanglah kita selawat Nabi, kadang-kadang kita azan, tapi kita punya sebutan kadang-kadang tak tepat kan. Dia punya idgham dia kata qalqalah dia tak tepat kan. Kalau orang agama yang alim-alim ni kan bacaannya tepat. Jadi ini adalah pengajaran, kalau korang nak pindah rumah, hati-hati jangan tersalah pindah rumah. Okey, hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.